Itu lah. Okey ya. 163. Bolehkah seseorang musafir itu tidak lagi boleh mengqasarkan solat? Okey ya. Ingat dia tu. Jawab dia, asal dia musafir. Lepas tu duduk tengah musafir tu terhenti, tak boleh qasar solat. Boleh tak? Boleh. Jawabnya ada 4. 1. Bila dia berniat nak bermukim selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju. Apabila telah sampai, terputuslah permusafirannya. Maksudnya apa? Dia tidak lagi dihukum sebagai orang musafir. Okey, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam sepanjang tempoh dia tinggal di tempat itu. Dia hanya boleh mengqasarkan solat pada hari pergi dan hari berangkat balik. Macam saya ada cerita tu, macam kita tengok anak kita. Tengok anak kita di Kuala Lumpur ke, di Terengganu ke. Sampai anak tanya, mak nak duduk apa hari? Cadang nak main duduk seminggu. Duduk seminggu tak boleh qasar lah. Pasal hari ni dia kata 4 hari lah, dia tak kata seminggu. Boleh tak? Mana 4 hari tu minimum. Minggu tu dah lebih. Betul tak? Bila kita dah sampai di tempat, kita dah niat nak duduk 4 hari. Niat bukan mesti kata kat orang, duduk hati ya. Niat duduk 4 hari, sampai tu kita dah jadi orang bermukim. Kita bukan orang musafir lagi. Kita tak mukim apa mak duduk di Tanjung Inggris. Tahu tak Tanjung Inggris tahu lah? Di mana? Bukan di Unit Kendom lah. Anak dia kata, mak tak boleh qasar lah. Pasal mak nak duduk seminggu. Pasal apa? Pasal mak bermukim di Selayang. Mak mukim di Tanjung Inggris. Anak kata, tak sangka mak nak pergi mengaji Bukhari tak faham. Anak kata aku tu. Jadi mukim di Selayang tu mukim apa? Orang panggil tempat pemukiman kedua. Dia seorang ni dia ada saya cerita bab mukim lah, mukim. Mukim tu kalau terjemah bahasa Melayu dia panggil tempat menetap. Tempat menetap. Pemukiman tu. Bukan mukim hak bahasa alam pentadbiran daerah tu. Daripada daerah pi mukim pi kampung. Hatu lain. Ni cerita mukim pi kau. Mukim tempat mukim tu tempat kita menetap. Menetap tu mana kita nak duduk. Dan tempat menetap tu dia menetapkan tempoh. Kalau kita menetapkan tempoh yang minima untuk menjadikan tempat tu bermukim ialah 4 hari. Tu kena ingat tu. Kalau kita menetapkan tempoh minima 4 hari, itu adalah tempat mukim. Dan satu lagi kita menetapkan tempoh yang agak lama. Contohnya macam cikgu, dia posting daripada Remau 9 tu, main mengajar di sekolah menengah Langak. Dia bukan nak minta main Kedah. Dia posting. Lepas tu, dia main duduk. Ni cikgu kira macam mana ni? Kalau mengaji PA, bermukim. Berapa lama? Sehingga pertukaran saya diluluskan. Dia duduk. Sampai 10 tahun tak tukar Tapi dia kira bermukim. Di tempoh mukim tu tak ada tempoh. Dan tempoh mukim tu dia akan tukar pi atas lagi. Ada tak dia panggil mustautin. Faham tak? Mukim tempoh minimum 4 hari. Maksimum tak ada. Tapi dia akan tukar daripada mukim kepada mustautin. Mustautin maksud apa? Seorang tu dia tukar satu dia daripada bermukim kepada mustautin, artinya dia tidak akan ke mana-mana lagi melainkan di sini. Dan orang yang bermustautin tak mesti orang tempatan. Tu kena ingat. Dia cakap Kelantan pure cakap Kelantan pure, duduk hutan kampung. Ni kau bermukim kan mustautin. Dia kata tu. Mustautin daripada mana Kelantan? Mustautin apa? Dia tak habis orang hutan kampung.
Jadi dia mustautin terus. Maksudnya orang bermustautin ni dia nak duduk itu dia tak mau pergi mana-mana lagi. Mati tahunan tu cerita lain. Kadang-kadang dia mati di Mekah. Kadang-kadang pergi tengok anak Kuala Lumpur mati sana tak kira. Mustautin dia tak mau ke mana-mana lagi. Ingat tak? Itu tuan-tuan tengok. Ada setengah orang dia muhung pindah pula. Hak tu cerita. Kemungkinan tu ada. Tapi hasrat hati tak mau pergi mana dah. Tapi kalau dalam hati ada ni, saya ni nak mengajak, nak kerja di Kedah sampai tempoh pencen lah. Pencen saya nak balik duduk di kampung lah. Di Penaga. Itu bermukim. Bukan mustautin. Itu bermukim. Walaupun dia duduk 30 tahun. Dia bukan mustautin. Mustautin walau 5 tahun pun. Walau 5 tahun. Bermustautin. Dia duduk. Ni cadang lah. Dia pakai duduk sini terus. Saya duduk sini terus. Apa itu? Tak pindah. Tak sonok duduk ni. Dia seorang yang mustautin dia. Tiba-tiba dia terpaksa berpindah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Pengambilan tanah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Dia kata, saya nak duduk sini kak. Kerjaan saya duduk dalam penjara boleh? Boleh? Tak mungkin kot. Jadi dia kalih lah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Duit kerjaan bayar tu. Pengambilan tu. Pergi beli tanah orang lain. Di Kuala Nerang ke mana. Di sana dia pergi duduk sana. Kalau dia berazam tak mau pergi mana. Dia jadi mustautin lagi. Faham tak dia bang? Tu cerita dah. Okey, jadi bermukim. Kalau kita kata bermukim ni ada apa jenis? Cerita bab mukim tu. Satu, mukim sementara bagi orang yang berjalan. Bagi orang musafir, dia ada tempat pemukiman sementara bila dia meletak 4 hari dan ke atas. Kita pergi Mekah buat umrah. Mekah tempat mukim kita. Madinah tempat mukim kita. Mukim sementara. Ada orang, dia tempat mukim dia tak sementara. Dia ada 2 tempat pemukiman. Dia ada rumah 2. Orang rumah 2 ni, tiap rumah ada orang rumah. Bermakna dia bermukim 2 tempat. Ada setengah orang, dia ada 2 rumah. Orang rumah satu. Orang rumah satu, setiap kali dia nak pergi ke rumah berikutnya, orang rumah dia akan ikut bersama. Untuk memastikan tidak ada di sana orang rumah yang kedua. Lebih kurang tu lah. Okey. Ni saya cerita untuk orang lelaki. Kita ni kalau ada rumah 2 tak kira lah. Bini 2, rumah 2 tak kira lah. Kalau kita rumah 2 ni nak kait dengan sembahyang Jumaat tu. Nak kait dengan sembahyang Jumaat. Kita ni kira ahli Korea mana? Ni cerita untuk orang lelaki. Kita ni ahli Korea mana? Anak Korea mana? Saya beri contoh dekat-dekat lah. Rumah di hutan kampung ada satu. Rumah hutan kampung ada satu. Rumah di kepala batas ada satu. Itu 2 Korea yang berlainan. Kita duk ulang alik hidup tu. Maka kita ada kira anak Korea mana? Tak tahu anak Korea mana. Ni jawab cara fikah. Cara fikah. Ni saya tahu. Yang pertama, kalau orang ada 2 rumah, anak Korea mana tu? Jawab dia ni wajib kira ahli Korea tu yang wajib sembahyang Jumaat kena dia tu. Tahu mana? Jawabnya yang pertama, di antara 2 rumah itu hak mana dia paling banyak duduk? Hak mana dia paling banyak duduk? Okey. Dia anak Korea tu katalah dia duduk ulang alik pimai-pimai tu. Cek-cek di hutan kampung seminggu dah 7 hari lah. Di hutan kampung dia duduk 3 hari, kepala batas dia duduk 4 hari dalam seminggu. Bermakna dia anak Korea kepala batas. Dia tak ada, saya ni payah, saya duduk 3 hari setengah. Hang gila. Dia payah nak buat tu. Dia kena mesti lebih sehari. Ganjil. Betul tak? Atau mana tak? Saya kepala batas duduk 2 hari lah. Hutan kampung duduk 5. Anak Korea hutan kampung. Anak Korea hutan? Satu. Okey. Katalah dia dalam seminggu payah dia kira dia duduk rumah tu dia kira selang sehari. Dia payah nak kira lah. Itu seminggu dia buat gitu. Saya Ahad, Isnin, Selasa saya ada di hutan kampung. Rabu, Khamis, Jumaat Sabtu saya ada di Kepala Batas. Tu tahu kata dia anak Korea Kepala Batas.
Kalau dia selang sehari tu, setiap hari perjalanan dia tu, payah nak ukur tu. Ahad, dia buat setiap hari dia selang sehari tu. Hang anak Korea mana? Anak Korea mana? Jawabnya yang kedua, tengok rumah dia duduk tu, tang mana ada bini. Tang mana ada bini. Cek. Hak di Pelabatas tu dia pi duk urusan menega saja, bini tak ada. Bini tak ada, tapi hak di hutan kampung ada bini. Dia anak Korea hutan kampung. Okey. Dia sama banyak tak? Lepas tu tengok. Dua-dua ada bini. Tengok macam mana ni? Duk ulang alik sama banyak. Tengok nombor 3. Jawab. Ada anak tak? Ada anak tak? Tengok. Hak hutan kampung. Anak 8. Hak Pelabatas anak tak ada. Nikah tua menopause lah. Anak memang lah. Anak tiri semua. Anak tiri lah. Tak ada anak. Maka dia anak Korea hutan kampung. Anak pun sama banyak. Bini pun sama banyak. Penin. Dia ulang semua. Maka tengok yang berikutnya. Harta dia ada banyak tang mana. Harta ni pipi tengok dia ada dalam bank Islam. Harta tu maksud bukan harta duit. Harta aset kekal, harta tak leh. Cek hak hutan kampung, rumah sewa, Pelabatas rumah sendiri. Dia adalah anak Korea kepala Pelabatas. Tu cerita untuk orang lelaki-lelaki tu. Buat sembahyang Jumaat. Lalu dia ni saya tak tahu nak buat macam mana lah. Tentu mana. Tu saya sembahyang Jumaat lah. Dia puas hati. Lau habis. Habislah, tak apa. Ni nombor 1. 163. Orang tu dia habis perjalanan dia dengan sebab dia sampai sana dia nak bermukim. Tak boleh lah qazat. Yang kedua, berniat nak balik ke tempat asal semasa dalam perjalanan. Ni kena cermat. Hati kita tahu. Kita sampai-sampai dan ke musim-musim perayaan kita banyak naik beluat. Sampai-sampai di Sungai Dua. Kalau nak sampai minta sangat punya teruk. Dia kira nak pot. Dia kata dia batal balik lah. Esok lah hari ni orang ramai payah. Kalau nak sampai Kuala Lumpur, kau apa? Esok kita keluar lepas subuh. Kita balik luar. Bila dia kata di mulut, mesti main belah hati. Betul tak? Mesti main belah hati. Bini kata, lah, setengah dah ni. Tengah muka tak larat. Bini kata, tak apa, main saya bawa. Bawa tak apa. Bini tak bawa, dia duduk sebelah. Tetapi ingat. Masa dia kata tu, ni hati dia, perjalanan dia sudah berakhir. Perjalanan sudah berakhir. Bini dia ada. Walaupun dia meneruskan perjalanan. Bini dia ada. Jadi ada kait lah kalau dia nak jamak, dia nak qazat juga. Dia kena mula tempat perjalanan tang tu. Tang dia batal. Tang dia niat nak balik. Di Sungai Dua mula balik. Dia 0 km balik. Bini dia ada 90 km lah. Sampai di Semanggui berhenti. Bini dia boleh qazat, dia tak boleh. Pasal dia 0 mula di Sungai Dua. Kosong mula dia kena lajak sampai Sungai Perak baru boleh. Tu cerita dia. Okey. Yang 3, perjalanannya berakhir apabila telah kembali ke tempat tinggalnya. Ni tempat pemukiman asal dia panggil. Mana kita pergi Kuala Lumpur, kita balik ke Kedah. Sampai tempat pemukiman tu bukan maksud sampai rumah. Macam saya abang tu. Bila kita masuk dalam sempadan Korea. Sekali duduk kata sampai rumah, kita singgah masjid, terus mayang qazat. Tak sah lah. Sebab kita dah masuk dalam sempadan Korea. Dan yang keempat, dia mengerjakan